Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah adik-adik, kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Robbie Rosten dalam channel Mr. Cikgu. Okey, baiklah kita sambung lagi kelas kita hari ini secara online. Okey, untuk kali ini Cikgu nak sambung kelas tahun 4 lagi kelas tahun 4 lagi, tajuk ruang. Dan sekarang kita akan masuk berkenaan dengan tajuk penyelesaian masalah. Adik-adik kena rujuk buku teks sebab ayat dia agak panjang, jadi cikgu tak salin kat sini. Adik-adik rujuk buku teks muka surat 212. Okey, dia berkenaan dengan soalan penyelesaian masalah. Okey, uji diri ada 2 soalan saja. Okey, kalau ikutkan soalan pertama tu dia ada 2 soalan kecil lah. Jadi 3 lah, senang cerita 3 soalan. Okey, baiklah kita lihat soalan yang pertama. Okey, adik-adik rujuk buku teks masing-masing. Zura menggunakan 240 cm render hitam untuk menghias keliling sehelai alas meja berbentuk segi 4 sama. Okey, kalau kita tafsir dalam bentuk gambar rajah, okey, sebelum tu cikgu tulis dulu muka surat 212. Okey, soalan nombor 1. Kalau kita tafsirkan daripada ayat yang panjang tadi, kita tukar kepada bentuk gambar rajah, dia maksudnya macam ni lah. Okey, katakan ada sebuah meja, kita lihat daripada depan lah, daripada depan. Okey, katakan ni meja, ni permukaan meja. Okey, dia sebut meja berbentuk segi 4 sama. Bila dia sebut segi 4 sama, maksud dia panjang dan lebar dia semuanya sama panjang. Kalau adik-adik ukur, katakan ukur kat sini dapat 50 cm. Dekat sini pun 50 cm. Macam tu lah. Okey, kalau meja mestilah bentuk dia macam ni kan. Lepas tu ada kaki ke apa. Dekat bawah ni ada kaki. Kaki dia. Okey, kat sana kaki. Okey, ini meja. Okey, sekarang ni alas meja dia dah ada. Alas meja kat atas ni dah ada. Dia nak letak render kat tepi. Maksudnya render kat tepi ni kat sini lah. Dia nak tampan, nak tak mungkin yang berbulu-bulu tu ke kan. Keliling ni. Keliling ni dia nak tampan render. Maknanya render ni ada macam-macam lah. Ada yang bentuk berbulu-bulu macam ni, ataupun dia berbentuk bercorak batik ke, ikutlah. Dan dia render dia kat tepi tu, ada yang manik dan sebagainya lah. Okey, jadi dia kata 240 cm. Kalau dia ambil tampal dekat sini guna stapler gun, tang tembak tu, ukur semua tu dapat 240 cm. Okay, 240 cm. Okey, baik. Soalan pertama, berapakah panjang dalam sentimeter satu sisi alas meja itu? Okey, adik faham tak maksud dia? Faham tak? Okey, maksud dia tanya berapa panjang untuk satu sisi. Jadi katakan kita ambil sisi yang ni. Okey, berapa panjang dia? Okey, jadi untuk cari panjang sisi, panjang sisi untuk satu sisi ni, kita kena tambah, tolak, darab, bahagi. Mana satu? Nak cari satu. Kata kunci dia nak cari satu. Kadang-kadang kalau ayat panjang ni untuk cari dia sebut sebiji, sebuah, setangkai, setongkol. Dan untuk tu pun satu lah, merujuk kepada satu. Kalau adik-adik jumpa kata kunci ataupun dia sebut satu, maka operasinya adalah bahagi. Bahagi. Jadi kat sini kita nak bahagi berapa? Sisi dia ada berapa semua? Ada 4. Maka kita bahagi 4. Sebab apa? Sebab sisi dia disebut berbentuk segi 4 sama. Apabila segi 4 sama, sisinya sama panjang. Okey, jadi kita bahagilah nombor tersebut. Nak buat bentuk lazim boleh, kaedah pemansuhan boleh. Terpulang kepada adik-adik lah, ikut kemahiran masing-masing. Okey, 2 bahagi 4 tak boleh. 24 bahagi 4 ada 6 darab 4, 24. Kalau sifar kita terus letaklah macam tu. Okey, dah habis, tak ada baki. Maka satu sisi ni panjangnya adalah 60 cm. Okey, selesai soalan 1A. Okey, ini soalan 1A lah. Ini soalan 1A.
Untuk soalan 1B, hitung luas permukaan dalam sentimeter persegi alas meja itu. Maksudnya dia tanya luas permukaan bahagian atas, bahagian tempat adik-adik nak letak buku menulis. Ni bahagian atas. Okey, apabila kita dah tahu panjang sisi dia adalah 60, kat sini 60, sini pun 60, dia sama panjang kan, sebab dia segi empat sama, semua 60. Maka untuk kira luas, panjang darab lebar lah. Jadi 60 darab 60. Okey, 60 cm kita darabkan dengan 60 cm, panjang darab lebar tau. Okey, ini formula untuk luas. Okey, apabila kita mendarab, ada sifar kat belakang macam ni, adik-adik boleh terus letak sifar ni, 2 biji tu kat situ. Maksudnya ibarat kita tak usik pun sifar tu, kita turunkan je 2 tu kat bawah. Kita hanya darab 6, darab dengan 6 saja, dapat 36. Okey, unit dia untuk luas adalah sentimeter persegi, sebab darab 2 unit, cm dengan cm, 2 kali je kita darab. Okey, kita darab sekali lah, 2 kali pula. Ni ada 2 saja huruf cm ni. Jadi cm persegi lah unit dia. Kalau isi padu, cm padu. Okey, sekarang kita akan masuk soalan yang kedua. Dah cikgu boleh padam Okey, cikgu akan padam. Soalan nombor 1 dah selesai. Kita lihat soalan nombor 2 pula. Nombor 2. Okey, adik-adik baca soalan nombor 2. Tak dengar pun? Macam mana? Dengar kan, sebab cikgu mengajar seorang-seorang guna cikgu rakam. Jadi kalau cikgu nak buat dua hala, cikgu nak tanya, awak boleh jawab. Nanti cikgu akan cuba set satu masa untuk kita buat kelas menggunakan Google Meet. Dah biasa kan guna Google Meet kan? Okay, cikgu akan cuba buat untuk yang mana kira follower lah, yang mana ikut channel cikgu. Cikgu akan cuba buat kelas secara live streaming. Maksudnya ataupun live streaming boleh lah, live streaming dia boleh check ya, guna Google Meet. Guna Google Meet maknanya adik-adik boleh masuk dan kita boleh bercakap. Adik-adik boleh tanya, cikgu jawab, cikgu ngajar, macam itulah, insya-Allah. Okay, cikgu akan set satu masa nanti. Kita akan cuba buat setakat yang boleh lah. Okay, untuk soalan nombor 2, kita tengok soalan nombor 2 dulu. Lai Fong menyusun 48 buah kubus penuh di dalam sebuah kotak berbentuk kuboid. Maksudnya dia ada kubus ni panjang lebar sisi dia sama panjang tau. Dia letak dalam kuboid. Ibarat dia macam ni lah, adik-adik ambil buah dadu, nak yang sama besar, susun di dalam kotak tisu bagi penuh. Okey. Jadi kat situ dia sebut kubus tu ada 48. Kubus ada 48 buah. Ini adalah kubus. Kubu pula. Kubus. 48 buah kubus. Diisi dalam kuboid, sebuah kuboid. Okey, katakan ni kuboid. Okey, ini adalah kuboid yang diisi dengan 48 buah kubus tadi. Okey. Dalam ni dia susun kubus dah ada berapa, kita tak pasti. Okey, jangan ikut yang cikgu lukis ni, cikgu tak pasti ada berapa. Okey, tak pasti pula. Dia dah sebut 48, ada 48, tapi bentuk lukisan tu tak pastilah macam mana. Okey, panjang setiap sisi kubus ialah 3 cm. Okey, panjang setiap sisi kubus tu adalah 3 cm. Maksudnya katakan kubus macam ni, 3 cm. Semua 3 cm. Tinggi dia 3 cm tinggi, panjang dan juga lebar dia semua 3. Okey. Berapa isi padu dalam sentimeter padu kotak berbentuk kuboid itu? Okey, baik. Jadi kat sini untuk soalan macam ni, jawapan dia mungkin akan berbeza-beza bergantung kepada cara kita susun kubus tersebut dan juga bentuk kuboid yang tempat kita letak kubus. Okey, sebagai contoh lah. Sebagai contoh, kotak tu hanya boleh letak sebiji saja. Maknanya kalau kita letak ke atas dia dah tak boleh tutup. Jadi kalau kita letak sebiji sahaja maka kat sini, okey, kat sini satu kubus
satu kubus 3 cm kan, 3 cm. Jadi kalau 48, maknanya 48 bahagi 3. 48 bahagi dengan 3, 1 darab 3, 3, 18, 6 darab 3, 18. Maksudnya, katakan kita susun ke sini 16 biji. 16 biji. Susun memanjang ni 16 biji. Okay, sekaligus. Jadi kotak tu hanya boleh susun memanjang saja. Kita boleh susun sebiji, 16 biji. Susun secara panjang macam tu. Faham tak? Okay, kalau kita susun panjang macam tu, maknanya kita dapat susun 16 biji. Sebab apa? Satu biji 3 cm. Okay? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 dapatlah 48. Okay, silap. Sorry. Tak perlu bahagi dah. Sebab dia satu, bukannya 48 cm, 48 buah. Jadi, kita susun, semula cikgu ulang balik. Yang tadi, buang dulu. Okay, ibarat dia tak perlu bahagi. Tak perlu kita nak bahagi. Okay, 48 biji tu maksudnya kita susun terus 48. Maknanya kotak tu panjang ke sana kan. 48 biji. Kat sini 48 biji ni atau 48 buah ni, 48 buah kubus ni secara memanjang. 48 panjang je, kita sambung. Jadi kalau 48 maknanya kat sini panjang dia akan jadi 48 darab 3 lah, bukan bahagi 3. Silap tadi lah, sorry. Kita darab dengan 3, 8 darab 3 24, 2 4 darab 3 12, 13, 14. Okey, maksud dia panjang ni adalah 144. Maksudnya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 48 kali. 48 biji kan, 48 buah ni. Maksudnya 48 darab dengan 3, sebab satu kubus 3 cm. Maka kita dapat 144. Dan lebar dia 3 lah. Tinggi dia pun 3. Sebab kita susun memanjang. Kotak tu panjang. Jadi untuk, kalau bentuk macam ni, kita akan dapat isi padu dia 144 darab dengan lebar 3. 3 darab 4, 12. 3 darab 4, 12. Tambah 1, 13. 3 darab 1, 3. Tambah 1, 4. Okay, kemudian darab dengan tinggi dia. Tinggi dia pun 3. 3 darab 2, 6. 3 darab 3, 9. 3 darab 4, 12. Okey, kalau adik-adik susun memanjang kubus tersebut dalam sebuah kotak berbentuk kuboid, maka kita akan dapat isi padunya. Berapa kali tulis cm dah. Okey, kita akan dapat 1296 cm. Itu adalah dia punya isi padu. Okey, adik-adik boleh bayang tak benda ni? Kotak ni hanya boleh muat satu kubus. Kotak tu panjang. Okay, itu macam bentuk dia macam tu. Kalau kita cuba buat kuboid, kuboid yang pendek sikit, pendek sedikit, tetapi boleh susun dua baris. Kalau susun dua baris membawa maksud kat sini 24, kat belakang dia 24 juga. Betul tak? 24 jadi 48 kan. Tapi kita buat pun satu je. Maknanya sebiji je, tak ada dua lapis. Kita susun dia macam tu je. Okey. Ini tebal ke? Okey, katakan kita susun sebiji je. Sebiji saja. Sebiji satu baris, sebiji belakang satu baris, dan 24 kat depan, 24 biji kat belakang. Dia jadi 48 lah kan. Bahagi dua yang ni kita akan dapat 24. Jadi kat sini ada 24 buah. Panjang dia ni 24 buah. 24 buah kat sini 24 buah. Jadi kalau 24 buah kita darab dengan 3, kita akan dapat 3 darab 4 12, 3 darab 2 6 tambah 1 7. 72 cm. Panjang ni 72 lah. Sebab apa? Sebab ada 24 kubus sahaja dalam ni. Kita letak 1 2 3 4 5 6 7 24 buah. Okay, kat belakang pun 24 juga. Kalau kita tambah jadi 40 lah. Jadi 48 kan. Okey. Jadi untuk yang ni kita tahu dia punya lebar dia 3 cm untuk sebiji. Jadi 3, sini pun 3, maka keseluruhan dia jadi 6 lah. 6 cm.
Untuk tinggi 3 cm sajalah sebab sebiji saja kan. Okey. Untuk isi padu dia 72 darab dengan 6. 6 darab 2 12. 6 darab 7 42 tambah 1 43. Okey. Kemudian darab dengan 3. 3 darab 2 6, 3 darab 3 9, 3 darab 4 12. Sama tak? Sama. Okey, kalau kita susun macam ni, kita dapat isi padu yang sama dengan susun macam tu. Okey, nak cuba susun cucung pula dah. Nak cuba susun bentuk lain pula. Nak. Okey, katakan nak susun 12 biji. Jadi 12 kita susun 2 lapis nah. Okey, last lah ni. Dia boleh susun macam-macam bentuk dia. Adik-adik boleh buat macam-macam bentuk dia. Tapi kena fikirlah sikit cara nak susun tu. Jadi kotak tu kita boleh pelbagaikan. Okey, katakan yang ni dia nak susun 2 lapis. Atas dan bawah. Lepas tu belakang pun dia nak susun 2 lapis juga. Okey, dia jadi macam ni lah. Okey. Atas ada 1, 2, bawah, atas bawah, belakang pun ada atas bawah. Apabila ada 4 bahagian macam ni, maka 48 tu kena bahagi 4. Apabila kita bahagi dengan 4, dia jadi banyak kerja lah sikit. Kalau yang first tadi, yang mula-mula panjang macam tu senang sikit kan. Kita tak perlu nak kira berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi dah. Kita terus ambil 48 darab dengan 3. Terus macam tadi lah, nombor 1 tadi. Kalau yang ni kita bahagi dengan 4, dapat 12. Okey. Jadi setiap baris ada 12 buah kubus. 12 buah. Bukan 12 cm 12 buah. Satu buah panjang dia 3. Jadi kita darab, kita dapat 36 kat sini. Sini 36. Dekat sini 3 tambah 3 dapat 6. Tinggi dia pun 3 tambah 3 dapat 6 juga. Maka nak kira isi padu dia 36 darab dengan 6. Kita tengok sama tak? Kalau sama, buatlah bentuk lain. Sama jugalah kan. Okey. 6 darab 6 36. 6 darab 3 18, 19 20 21. Okey, tinggi dia 6, kita darab dengan 6. 6 darab 6 36. 6 darab 1 6 tambah 3 dapat 9. 6 darab 2 12. Sama tak? Sama juga. Jadi adik-adik nak susun macam ni ke, nak susun macam ni ke, ataupun yang first tadi panjang je pun boleh. Okey. Jawapan dia tetap sama, 1296 cm padu. Okey. Jadi selesailah soalan nombor 2. Kalau adik-adik nak cuba bentuk lain lagi, cuba lagi. Kotak. Yang penting bentuk dia mesti kuboid. Jangan nak buat bentuk lain tapi nak buat bentuk piramid ke, silinder ke, tak boleh. Dia nak kuboid. Okey. Panjang, lebar dan tinggi terpulang kepada adik-adik. Yang penting dia mesti fit. Maksudnya dia tak boleh ada ruang kosong. Kalau dia tak boleh ruang kosong ni, maknanya ukuran dia mesti tepat, ngam-ngam dengan untuk ni lah. Dan ni, unit ni. Okey. Jadi selesailah untuk soalan muka surat 212. Okey. Cikgu harap adik-adik dapat faham. Okey. Dapat ambil salah satu pun tak apa dah. Okey, untuk yang ni nombor 2 ni. Okey, untuk soalan seterusnya, kalau tak silap cikgu, muka surat 200. Oh, kita akan masuk tajuk koordinat 216. Jadi untuk tajuk ruang, tajuk ruang ni dah habis dah. Okey, latihan dia muka surat 212 ni yang cikgu belum buat lagi, dah selesai dah. Jadi kita akan jumpa dalam tajuk koordinat, okay, dalam video yang seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu. Yang paling penting tekan butang loceng supaya adik-adik dapat terima notification setiap kali cikgu masukkan video yang baru. Okey. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.